Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata sendi nama. Okey, kata sendi nama ni bertugas sebagai kata yang dirangkaikan dengan kata nama untuk membentuk frasa sendi nama yang dapat bertugas sebagai predikat ayat. Okey, akan kepada terhadap merupakan kata sendi nama yang digunakan selepas kata adjektif yang menyatakan perasaan ataupun sikap. Contoh ayat, dia sangat suka akan kuih keria. Puan Hasnah sangat sayang akan ataupun Puan Hasnah sangat sayang kepada anak-anak yatim di rumah Sakinah itu. Contoh lain, kita mesti hormat akan ataupun kita mesti hormat kepada ataupun kita mesti hormat terhadap orang tua. Kata sendi nama yang seterusnya, bagi dan juga untuk. Okay, bagi dan untuk digunakan untuk menunjukkan kegunaan sesuatu. Contoh ayat, asrama itu disediakan untuk para pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. Betul? Ataupun satu lagi, asrama itu disediakan bagi para pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. Okay, itu kedua-dua kata sendi nama iaitu bagi ataupun untuk boleh digunakan sekiranya untuk menunjukkan kegunaan sesuatu. Okay, kalau untuk sahaja digunakan untuk menyatakan bahagian yang ditentukan ataupun yang telah diperuntukkan. Contoh ayat, hadiah ini khas untuk ibu dan ayah. Jadi saya guna untuk bagi menunjukkan ataupun bagi menyatakan bahagian yang telah ditentukan ataupun yang telah diperuntukkan. Hadiah ini khas untuk ibu dan ayah. Okey, seterusnya kata sendi nama dari. Hanya untuk menunjukkan ATM, iaitu arah, tempat dan juga masa. Tiga ini sahaja yang boleh digunakan untuk kata sendi nama dari. Contoh kalau saya buat ayat, beg itu dibuat dari kulit buaya. Jadi salah. Kulit buaya tidak menunjukkan arah, tidak menunjukkan tempat, tidak menunjukkan masa. Jadi penggunaan dari itu salah. Dari hanya digunakan untuk ATM, iaitu arah, tempat dan juga masa. Okay, contoh ayat. Angin bertiup dengan kencangnya. Salah yang sepatutnya. Angin bertiup dengan kencangnya dari arah utara. Jadi menunjukkan arah utara. Okay, perbuatan kamu itu salah dari segi undang-undang. Murid baharu itu berasal dari kota Kinabalu. Kota Kinabalu merujuk kepada tempat. Tempoh pembayaran bermula dari tarikh barang itu diterima. Tarikh barang menunjukkan masa. Jadi dari hanya digunakan untuk arah, tempat dan juga masa. Okay, seterusnya kata sendi nama daripada. Okay, daripada ni digunakan untuk orang, untuk menunjukkan perbandingan, untuk menunjukkan asal kejadian, benda abstrak, iaitu benda yang kita boleh bayangkan saja, kita tak boleh pegang, menunjukkan pertentangan dan juga untuk menunjukkan keanggotaan. Contoh ayat, ahli persatuan itu terdiri daripada anggota polis yang telah bersara. Ayat yang kedua, dia tersedar daripada lamunan apabila bahunya ditepuk orang. Lamunan merupakan benda abstrak. Kita tak boleh pegang lamunan. Kita hanya boleh bayangkan saja. Itu benda abstrak. Majalah ini lebih bermanfaat daripada majalah hiburan itu. Menunjukkan perbandingan.
Majalah ni lebih baik berbanding majalah hiburan. Jadi menunjukkan perbandingan. Cadangan daripada Cikgu Azlan telah diterima oleh pengetua. Menunjukkan orang, Cikgu Azlan. Okey, meja itu dibuat daripada kayu jati. Dibuat daripada kayu jati. Nak menunjukkan ayat ni adanya fungsi asal kejadian, iaitu daripada kayu jati. Okay, seterusnya, kata sendi nama demi. Okay, kata sendi nama demi digunakan untuk menyatakan tujuan. Contoh ayat, patuhilah undang-undang yang ditetapkan demi kesejahteraan hidup kita. Contoh lain, rakyat Malaysia perlu bersatu padu demi kemakmuran negara. Di senanglah menunjukkan tempat. Mereka berteduh di perhentian bas. Perhentian bas merupakan tempat. Sila duduk di sini sebentar. Sini menunjukkan tempat. Jadi kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat. Kata sendi nama hingga ataupun sampai digunakan untuk menyatakan had tertentu. Contoh ayat, tunggu di sini hingga saya datang. Ataupun tunggu di sini sampai saya datang. Jadi menunjukkan ataupun menyatakan had tertentu. Kata sendi nama ke digunakan untuk tempat, masa dan benda konkret yang tidak bernyawa. Benda konkret yang tidak bernyawa, konkret ni benda yang kita boleh pegang tapi tidak bernyawa, tak hidup. Contohnya kerusi, meja, dinding. Yang tu konkret tidak bernyawa. Contoh ayat, kami akan berpindah ke Ipoh, tempat. Jabatan Pengangkutan Jalan mengadakan operasi dari semasa ke semasa. Masa menunjukkan masa. Okay, kamu tengok penggunaan dari. Dari mesti berganding dengan ke. Lepas tu tengok juga perkataan semasa. Mesti sama juga semasa. Kalau sini masa, sini pun mesti masa. Kalau sini semasa, sini pun semasa. Mesti sama. Tak boleh dari masa ke semasa. Itu salah. Kata sendi nama kepada digunakan untuk menyatakan sasaran. Menunjukkan sasaran. Sama ada manusia ataupun haiwan. Pecahan dan juga perubahan keadaan. Contoh ayat. Farid mengirimkan email kepada sahabatnya. Ini menunjukkan sasaran manusia. Dia memberikan makanan kepada kucing kesayangannya. Menunjukkan sasaran. Tetapi kepada haiwan. Kucing. Para peserta dibahagikan kepada 10 buah kumpulan. Ini kepada pecahan. Peserta itu diberikan kepada beberapa kumpulan. Iaitu 10 kumpulan. Jadi menunjukkan pecahan. Suhu badannya meningkat kepada 39 darjah Celsius. Menunjukkan perubahan keadaan. Okey, kalau yang dari berganding dengan ke, kalau kepada pula mesti daripada berganding dengan kepada. Contoh, markahnya meningkat daripada 65% kepada 70%. Daripada kepada. Dari ke. Kata sendi nama yang seterusnya oleh. Oleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di dan juga ter. Contoh ayat, dia dipuji oleh rakan-rakannya kerana bersikap
jujur. Oleh. Para penonton terhibur oleh persembahan tarian tradisional itu. Teroleh. Jadi, oleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berawalan di dan juga ter. Kata sendinama pada digunakan untuk masa, manusia, binatang, benda abstrak. Hanya kita boleh bayangkan saja. Dan juga benda konkret tertentu. Benda konkret, benda yang kita boleh pegang. Tapi hanya tertentu sajalah. Bukan semua benda konkret boleh hadir dengan kata sendinama pada. Contoh ayat, kami tiba tepat pada pukul 2 pagi. Masa. Jam tangan itu ada pada Salmiah. Rantai itu dikalungkan pada leher kucing. Pada firasat saya, budak lelaki itu masih ada di sini. Firasat, abstrak. Kita tak boleh pegang firasat tu. Kita hanya boleh bayangkan saja. Pada firasat saya, budak lelaki itu masih ada di sini. Benda konkret tertentu. Contohnya, margarin disapukan pada roti. Jadi roti ni benda konkret. Kita boleh pegang. Roti kita boleh pegang. Kita tak boleh bayangkan saja. Kita boleh pegang. Kata sendinama sebagai, bagai, seperti, umpama, laksana digunakan untuk menyatakan makna menjadi atau selaku. Seperti atau seumpama. Contoh ayat yang menyatakan makna menjadi. Saleha dipilih sebagai pengacara majlis. Jadi, ayat ni menunjukkan ataupun menyatakan adanya makna menjadi. Saleha tu menjadi pengacara majlis. Saleha dipilih sebagai pengacara majlis. Yang menunjukkan seperti ataupun seumpama, yang ni biasanya ada dalam peribahasa. Contoh ayat, pendiriannya tidak tetap bagai baling-baling di atas bukit. Okey, bagai baling-baling di atas bukit. Bagai baling-baling di atas bukit. Maksudnya, pendirian yang berubah-ubah. Maksudnya tak tetap lah, pendirian yang tidak tetap, yang berubah-ubah. Itu maksud bagai baling-baling di atas bukit. Kata sendinama sejak digunakan untuk menyatakan makna bermula dari sesuatu masa tertentu. Contoh, Darshini tinggal bersama-sama dengan. Okey, bersama-sama dengan ni salah. Ada unsur kelewahan ayat, maknanya berlebih-lebihan. Jadi ayat yang betulnya, Darshini tinggal bersama-sama. Kita buang dengan ni. Darshini tinggal bersama-sama keluarga angkatnya sejak kecil lagi. Tentang digunakan untuk menyatakan makna berkenaan dengan. Contoh ayat, beliau akan memberikan ceramah tentang hak-hak pengguna.